Ajar cikgu. Hari ni kita sambung semula tajuk PSW kita bab 9 iaitu kontra. Jadi untuk anak-anak pelajar cikgu, hari ni cikgu akan bincang tajuk kontra. Jadi sebagaimana biasa, kita pergi kepada objektif kontra ini. Yang pertama, anak-anak cikgu perlu memahami apakah prinsip kontra. Setelah memahami prinsip kontra, anak-anak pelajar cikgu boleh mengeksplorasi dan mengaplikasi prinsip kontra bagi mengukuhkan pemahaman terhadap bahasa seni visual. Seterusnya, pelajar-pelajar juga boleh menzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan. Maknanya bila cikgu bagi tugasan, anak-anak pelajar mempunyai kreativiti menggunakan sumber yang ada dan menghasilkan karya seni visual berdasarkan kontra yang anak-anak pelajari. Jadi kita pergi kepada tajuk yang seterusnya iaitu definisi kontra. Jadi sebagaimana anak-anak pelajar fahami, bila kita sebut kontra, ia merupakan suatu benda yang bertentangan antara satu sama lain untuk memberikan impak. Impak ni memberikan kesan, sama ada kesan itu menarik, menonjol dan sebagainya. Ataupun juga dikatakan kontra itu adalah suatu unsur seni yang berbeza atau bercanggah dari segi ciri-cirinya dalam sesuatu gubahan. Maknanya hasil gubahan yang anak-anak lakukan ada berlaku percanggahan dalam unsur seni. Seterusnya, ia juga kontra ini juga boleh dikaitkan dengan penegasan. Maksudnya, semakin tinggi penggunaan kadar kontra yang kita gunakan dalam hasil gubahan kita, maka konsep penegasan yang akan kita bincangkan untuk tajuk yang seterusnya nanti, ia akan menjadi lebih jelas ya. Itu adalah definisi kontra. Okey, seterusnya kita lihat di dalam kontra di sini, ia melibatkan sebagaimana biasa tajuk yang lain iaitu ciri-ciri pada alam semula jadi, pada buatan manusia dan dalam karya seni visual itu sendiri. Jadi anak-anak pelajar cikgu, bila kita lihat di alam semula jadi, contoh di sini bila kita ambil dari segi konteks prinsip kontra garisan, pada seekor harimau di sini, garisan yang pelbagai yang memberikan warna yang berbeza, ini menunjukkan kontra di alam semula jadi kepada seekor harimau. Begitu juga kalau kita lihat buah apple di sini, kontra dari segi buah apple itu sendiri dengan daunnya. Jadi kita boleh nampak perbezaan di situ di mana buah apple dan di mana daun apple itu sendiri ya. Ini adalah dikatakan ciri-ciri kontra di alam semula jadi. Seterusnya kita lihat kontra pada buatan manusia. Contohnya bila kita lihat dari segi bentuk perabot di sini. Jadi ini perabot ini adalah direka oleh manusia, dan bila kita lihat bentuk perabot antara meja, bangku dan kerusi ini berbeza, ini menunjukkan berlakunya kontra bentuk. Ataupun kalau kita tengok pinggan mangkuk ini yang dicipta oleh manusia, dari segi saiz, contoh kita ada pinggan, piring, kemudian cawan dan sebagainya yang berada dalam saiz yang berbeza-beza. Ini dikatakan kontra saiz ya. Seterusnya kita lihat kepada karya seni visual. Kita lihat di sini bagaimana kontra jalinan yang dilakukan oleh penggubah-penggubah pengamalan seni kita. Ini adalah bentuk sulaman dari segi jalinan, ataupun kontra rupa. Bila lihat di sini berbeza dari segi rupa yang dihasilkan. Ini adalah kesan daripada gabungan-gabungan karya seni visual mengikut konsep asas PSW kita lah yang telah kita pelajari di dalam unsur-unsur seni sebelum ini.
Okey, jadi untuk tajuk yang seterusnya, kita pergi kepada fungsi kontra, iaitu yang pertama, menimbulkan kesan penegasan. Yang kedua, mewujudkan perbezaan. Yang ketiga, menarik perhatian, memberikan variasi yang pelbagai serta menggunakan kontra tadi memberikan fokus kepada gubahan yang kita hasilkan. Itu adalah fungsi-fungsi kontra, dan sekarang kita lihat beberapa contoh pengamalan di dalam fungsi kontra tersebut. Jadi antaranya ialah apabila kita tengok karya gubahan yang dihasilkan oleh Syed Ahmad Ismail yang menggunakan cat akrilik, hasil karya ini telah memberikan kesan penegasan kepada kepada pengkarya-pengkarya tadi. Okey. Kemudian kita lihat contoh seterusnya ialah melalui kontra juga, bagaimana dikatakan mewujudkan perbezaan dan menarik perhatian. Ini boleh kita lihat karya oleh Abdul Latif Maulan, hasil daripada gabungan buah pisang dan orange ini diwujudkan kontra perbezaan di antara bentuk yang terpamer pada slide ini, mewujudkan perbezaan bagaimana keadaan buah pisang dan buah orange, dan ia menarik perhatian kepada siapa yang melihat karya gubahan Abdul Latif Maulan ini, ya. Jadi kontra juga bila kita lihat sini memberikan fokus kepada menarik perhatian. Kerana bila kita tengok simbol-simbolik larangan masuk ke mana-mana satu kawasan, ia memberikan imej bahawa kita fokus ataupun menarik perhatian, yang mana signboard yang dipamerkan di sini kontra dari segi warna pada logo tersebut memberi gambaran kepada pengguna bahawa simbol ini memberi larangan kepada kita masuk ke satu-satu kawasan. Jadi ini yang dikatakan bagaimana pentingnya fungsi kontra di dalam penggunaan bahasa seni visual itu sendiri. Lihat kepada teknik penghasilan kontra. Jadi dia ada beberapa tekniknya. Jadi kita lihat satu persatu. Di antaranya adalah perbezaan warna. Kita boleh nampak pada slide ini yang mana gambar ikan tersebut warna yang berbeza memberi gambaran kontra dari segi penghasilan gubahan yang dihasilkan oleh pengkarya. Ataupun kita lihat dari segi perbezaan saiz, contoh bulatan di sini, bulatan yang besar, seterusnya kecil dan sebagainya. Ini menggambarkan kontra dari segi perbezaan saiz. Ataupun perbezaan jalinan. Jalinan nampak di sini ada dua bentuk jalinan yang berbeza. Ataupun perbezaan bentuk sebagaimana yang cikgu ulas di peringkat awal tadi. Ini pinggan mangkuk. Ada bentuk pinggan yang besar, kemudian cawan yang kecil, piring dan sebagainya. Dan seterusnya juga kita tengok teknik penghasilan kontra di dalam perbezaan rupa. Ada rupa segitiga, bulatan dan sebagainya yang menggambarkan kontra di antara satu sama lain. Ataupun perbezaan arah, ini juga menggambarkan kontra. Dan sekarang kita pergi kepada tugasan apa yang perlu anak-anak pelajar lakukan. Jadi tugasan ini untuk memberi lebih kefahaman apa yang dikatakan kontra. Jadi untuk tugasan ini cikgu guna anak-anak pelajar cikgu melaksanakan projek yang mana projeknya adalah kontra motif pada anyaman. Dan anak-anak pelajar cikgu perlu menyediakan gunting, pembaris, pensel, pita pelekat ataupun masking tape, gam, kertas warna A4. Jadi kertas warna ni cikgu guna anak-anak pelajar pastikan menggunakan warna yang berbeza. Kerana menggunakan warna yang berbeza, kita akan boleh menghasilkan kontra motif anyaman yang anak-anak pelajar lakukan.
Jadi di sini cara kerja projek yang perlu anak-anak lakukan ialah yang pertama, anak-anak pelajar cikgu perlu sediakan alatan dan bahan yang diperlukan sebagaimana cikgu maklumkan, dan kemudian mengikut langkah-langkah sebagaimana nanti anak-anak pelajar boleh melihat video langkah proses kerja yang cikgu akan tunjukkan selepas pada ini. Anak-anak pelajar gunting kertas mengikut garisan dan corak garisan itu 1 cm setiap baris, dan bagi memudahkan cara pemotongan tadi, anak-anak pastikan garisan betul-betul menggunakan pembaris untuk hasilkan anyaman yang cantik lah. Jadi anyam mengikut langkah-langkah yang betul berdasarkan kreativiti anak-anak pelajar sendiri. Jadi sebelum anak-anak nak buat anyaman, perlu rangka dulu apakah bentuk motif yang anak-anak pelajar nak buat, dan ulang proses hingga membentuk motif yang dikehendaki, dan hasil anyaman yang siap cikgu guna anak-anak pelajar cikgu tunjuk kepada cikgu, dan untuk cikgu hasilkan pemarkahan bagi pentaksiran anak-anak pelajar cikgu. Jadi cikgu harap anak-anak pelajar cikgu seronok dengan pembelajaran PSB pada hari ini. Semoga sekiranya anak-anak ada masalah, maklum pada cikgu untuk melaksanakan tugasan yang cikgu berikan pada hari ini. Jadi itu sahaja untuk pengajaran cikgu pada hari ini. Cikgu mengucapkan syabas dan tahniah kerana anak-anak pelajar cikgu sentiasa bersama cikgu, dan mudah-mudahan anak-anak pelajar cikgu sentiasa cemerlang dan sentiasa menjaga SOP dalam tempoh pandemik ini. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.